Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim ila biqair. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Rabbal Alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Ahli Jawatan Kuasa, Al-Fadhil Ustaz-Ustaz, Muslimin Muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya. Allah masih lagi menggunakan kepada kita kesempatan, peluang dan ruang. Dirizkikan kita sekali lagi dapat solat subuh berjamaah, kemudiannya duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Moga-moga perkongsian kita pagi ini dapat kita jadikan dia sebagai panduan dan pengajaran. Ya, ini apa tuan-tuan? Tajuk pagi ini 10 tanda sebelum datangnya kiamat. Tu. Kiamat ni adalah satu perkara yang terkandung di dalam rukun iman. Setiap mukallaf wajib percayalah kita, alhamdulillah, dia merupakan rukun iman. Kiamat ni tuan-tuan tak berlaku lagi dan pasti akan berlaku. Sebab apa? Ini adalah peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada semua ni? Kenapa kita hidup kat dunia ni mesti kena mati? Kan? Sebab dunia ni adalah satu tempat yang tidak kekal, bukan tempat kita duduk tak, tempat persinggahan sebentar. Macam kita singgah dekat R&R lah. Jadi tujuan kita hidup kat dunia ni untuk nak mencari bekal. Tujuannya apa? Wa ma qalatu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadat kepada aku. Jadi lahirnya kita di dunia ini untuk apa? Beribadat kepada Tuhan yang telah mencipta kita. Yang kita nak kena cari bahawasanya Tuhan tu, mengenal Tuhan. Datang kenal, balik mesti kenal. Alhamdulillah, kaedah mengenal dia ni pagi ni ya. Kan? Kita belajar tu kenal, alhamdulillah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera melakukan amalan saleh sebelum terjadinya 6 perkara. Menurut riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tabadaru bil a'mal sittan tulu'an syamsi min maghribiha wad dajjal wad duqan wad dabbah tal ard wa quwaisata ahadikum wa amral amah. Cepat-cepatlah kamu sekalian melakukan amalan soleh sebelum datangnya 6 peristiwa. Terbitnya matahari daripada barat. Kata Nabi Muhammad SAW. Ini bila ni Nabi cerita kepada sahabat. Satu hari sahabat-sahabat ni duduk berkumpul lah, sambil berbincang-bincang tentang kiamat ni. Duduk dalam Masjid Nabawi tu. Masjid Nabawi dulu lah, bukan macam sekarang ni. Jadi sahabat-sahabat pun duk mengomel-mengomel. Nabi pun ceritalah kepada mereka, cepat-cepatlah kamu sekalian melakukan amalan soleh sebelum datangnya 6 peristiwa. Tu sebabnya Allah bersumpah dengan masa tu. Wal as demi masa, wal duha demi waktu duha, wal fajr demi waktu fajar tu. Ada dia punya hikmah di sebalik itu. Sebab apa? Manusia ni dia selalu mengabaikan waktu tu. Kita ni manusia ni bila dah tak ada baru terasa. Tu.
Bila dah kehilangan barulah terasa, ish, kalaulah ada dia dulu. Duk main apa, orang Melayu ni, kalau orang Melayu ni tak boleh lepas. Kalau tak pergilah, tu kan, tu kadang-kadang boleh jadi syirik tu kan. Kalau tak pergi tak kena tu. Sebenarnya tuan-tuan, perkara ni semua telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bila mana Allah, di dalam ilmu Allah itu ada manusia yang Allah nak cipta, manusia yang paling utama sekali, yang makhluk yang mula-mula sekali ada dalam ilmu Allah itu manusia. Maka bila Allah mengambil keputusan untuk nak mencipta manusia, maka kalam tu telah menulis segala-galanya qada dan qadar itu. Dan qada dan qadar ini juga adalah salah satu daripada rukun iman yang wajib kita semua percaya kan. Yang ni apa, perkara-perkara yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kehidupan kita ni, kehidupan kita ke alam, dalam dunia ni, ataupun semua makhluk di dalam dunia ni, ada aturan dia yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja-saja ada kan. Itu sebabnya orang kata apa, tu, nyawa yang kita, yang boleh menghidupkan kita ni, yang kata nyawa tu, tu juga adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Macam kita buh satu benda, buh at any time kita boleh cabut kan. Macam itulah Allah kan. Bila-bila masa saja Allah boleh cabut nyawa kita. Itu pun Allah dah tentu dah kan. Dan ikut suka Allah lah. Andai kata Allah tulis dekat Lauh Mahfuz tu, Allah suruh kalam menulis umur kita nak mati ketika umur 50 tahun kan. Dan terpulang kepada Allah kalau Allah nak awalkan ke, Allah nak lewatkan kan. Cara mana kita mati itu sebabnya ketika mana seseorang bayi itu berada dalam perut ibu dia selama 120 hari dah. Setelah 120 hari, maka Allah utuskan malaikat untuk meniupkan roh dan memberi khabaran 4 perkara ni kan. Hidup matinya, rezekinya kan, matinya juga tang mana, rezekinya banyak mana, semua ada kan. Susah ke senang ke, semua Allah dah atur dah. Tetapi dalam pada tu Allah suruh kita juga, kita menggunakan akal juga tu. Itu sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta makhluk yang premier, malaikat, haiwan dan manusia kan. Kesemuanya ada roh. Tetapi malaikat Allah cipta tanpa nafsu, hanya ada akal. Itu sebab mereka ni, malaikat ni tidak berhajat kepada sesuatu dah. Kerja ni nak dapat gaji ke tak ya kan. Tapi kena melakukan ketaatan, bukan kerja lah, ketaatan kan. Hanya beberapa malaikat saja yang belum buat kerja lagi sejak dicipta. Siapa dia? Israfil tu kan. Kerjanya tiup sangkakala je, 3 kali je dia kerja kan. Selain pada tu, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang teruk je kerja siapa? Israel. Daripada start diberi jawatan, cabut nyawa, sampailah kiamat besok. Selepas kiamat tu pun ada kerja lagi kan. Dan gerombolan malaikat ni tidak terbilang banyaknya. Mereka hanya ada akal, tidak berhajat kepada kahwin, makan, minum, tidur, nak rehat ke, nak campur, nak sembang-sembang, tak ada kan. Haiwan ada nafsu, akal tak ada kan, haiwan. Tetapi perilaku mereka itu, haiwan ni kadang-kadang macam manusia perangai dia kan. Kalau kawannya ni dia tolong, anak dia tu mati, dia boleh peluk. Macam beruk boleh cari keutu pula. Siapa bagi tahu kat dia tu? Siapa yang buat dia boleh kasihkan kepada anak walhal dia tak ada akal? Maka Allah bagi mereka ilham tu. Nak cerita kepada manusia tu haiwan. Hanya manusia ni Allah bagi akal, nafsu dan ilham kan. Siapa yang boleh menundukkan nafsu dia,
maka dia setara ataupun lebih daripada malaikat. Terbukti siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini. Maka siapa yang tunduk kepada nafsu dia, hanya melayan nafsu, maka dia lebih teruklah daripada haiwan. Tu. Banyak tak berlaku tuan-tuan. Kan, haiwan tak pernah pijak anak, tak pernah buang anak dalam longkang, tak pernah buang anak dalam tong sampah. Tapi manusia yang berakal ni tergamak mencampak anak yang baru lahir tu, kan. Tuan-tuan, kita kena ingat, kita ni sebagai manusia, hamba Allah yang Allah cipta. Apa juga kesalahan kita, Allah akan balas balik. Apa juga kebaikan kita juga Allah akan balas secara kebaikan. Buruk balas buruk, kan. Itu sebabnya tuan-tuan, kan, kita ni Allah punya sayang kat kita ni, sayang. Allah ni cipta manusia bukanlah nak azab sangat manusia ni. Bukanlah hang buat je ni hang kena tak. Ada lagi dia punya kemaafan tu Allah tu. Ada lagi konsep yang namanya bertaubat tu, kan. Hang buatlah jahat macam mana pun, kalau hang sebelum hang mati hang sempat bertaubat, hang kira safe lah Allah Ta'ala. Kalau hang tak taubat sebelum mati, hang kira memang hang menempah azab, kan. Bila Allah memasukkan seorang manusia tu dalam neraka, maka Allah pesan lagi tu. Allah suruh malaikat tanya, telah Allah hantar kepada kamu, apakah kamu tidak perasan dulu, kan, ada seorang rasul yang bawa cerita yang baik-baik ni, pasal apa hampa tak ikut, kan. Jadi manusia akan menyesal ketika mana dah mati, besok menyesal kalau tidak ambil peluang. Tu. Maka cepatlah kamu sekalian melakukan amal soleh sebelum datangnya 6 peristiwa. Ni bila ni? Akhir-akhir nanti, bila nak berlaku kiamat ni. Sekarang ni nampaknya macam lambat lagi lakut. Nak berlaku kiamat ni apa? Ada hadis Nabi kata, di mana di ketika itu manusia tidak lagi ada yang boleh menyebut nama Allah ni, tak sebut dah. Lah banyak lagi lah, azal-azalnya lambat lagi lah. Tetapi sampai satu ketika nanti orang terlalu sibuk dah tak sebut nama Allah. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kan. Allah kata apa dalam surah Al-Imran? Allah kata, ingatlah kepada aku, wa ima kamu berjalan ke, berdiri ke, tidur ke, baring ke, apa ke, ingat. Jadi macam mana kaedah ingat tu, kan? Adakah dengan bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah tu, itu baru dikonsider sebagai ingat? Tak. Allah, tuan-tuan, yang maha penyayang, kan. Ingat ni macam mana kita ingat? Kita ingat tak mak kita, pak kita, ingat tak? Macam tu, kan. Sebab Allah tahu manusia ni bila dia main sibuk dia nak sebut subhanallah tak ada nak, kan. Jadi cukuplah Allah kata hang boleh ingat aku, kira okey lah. Sebab kita nak mati besok tu dalam keadaan bercelaru tu, ingat tu lah yang penting tu. Ingat tu lah yang boleh kita melafazkan kalimah la ilaha illallah. Tu nak mendatangkan ingat tu, maka amalan yang kita dah buat 5 waktu tu, tu dia, tuan-tuan. Allah ni yang punya, amat mengetahuinya Allah, amat bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia mencipta manusia, macam tu keadaan dia. Sebab Allah tahu manusia ni macam mana lemah dan macam mana kuatnya. Sebenarnya tak ada kuat pun manusia ni, lemah sebenarnya kita ni. Jangan ada di antara kita kata apa, oi aku kuat dah, tak kuat lagi. Sebab apa? Tak uji lagi kita ni, tak kena uji lagi. Uji sikit-sikitnya, takkan sakit tu tak kisah. Sakit ni semua orang boleh tanggung ke, kan. Tuan-tuan tengok, ada, kalau tuan-tuan dapatlah satu TikTok apa, seorang wanita yang nama Masyitah. Dulu dia ni okey, sempurna lah. Orang nak pinak apa kahwin, satu hari dia accident, hancur sebelah ni, hancur kepala, otak buta terus. Tapi kalau tuan-tuan dengar dia punya cakap tu, tuan-tuan, Allah, macam dia tak buta. Dia punya confident dengan hidup dia dalam keadaan buta tu memang positif betul.
Kan? Dia kata, saya rasa Allah nak melawak dengan saya. Dia kata, dulu saya dapat nikmat, mata saya ni saya tengok macam-macam lah. Sekarang ni saya buta. Kan? Memang agak sukar sikit lah saya nak adapt. Rupanya buta dengan celek ni tuan-tuan lain. Orang celek ni bila dia pejam, ada lagi cahaya tu. Orang buta ni dia kata, dia tak tahu siang ke malam, dia tak tahu. Bila dia accident tu, ni kepala dia retak, otak ni terbelah. Doktor tak boleh nak satukan balik. Bubur pelit pula, pelit. Dekat muka dia ni ada 9 pelit. Tu nak bagi jadi balik ni, hancur dia kata sebelah. Tapi saya reda. Memang Allah nak uji saya kot. Jadi saya bertekad, saya orang kata berjanji kepada Allah SWT, saya akan jadi seperti mana saya celek dulu. Oh, tuan-tuan, kuat tak kuat? Kita tak kenal lagi macam tu. Dia boleh tahan tu. Dia kata apa yang saya buat, saya berazam lah. Saya minta doa kepada Allah SWT, saya boleh dapat tengok muka suami saya dan mak saya. Tu saya rasa satu hari nanti saya akan boleh nampak balik. Begitu confident lah. Kan? Tu kena ikut tu. Dia Allah uji. Kita belum lagi. Kan? Kita belum lagi. Tapi sabar-sabar lah. Kan? Jadi kita boleh juga minta daripada Allah SWT. Tapi Allah SWT ni tuan-tuan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah kata, aku nak uji manusia ni, aku tahu level dia tak kat mana. Kan? Aku uji kata Allah sampai tak kat level dia aja. Dia tak boleh pergi. We cannot go beyond that dah. Dia pergi bungkus kita. Kan? Tu sebab apa yang kita kena ni Allah tahu. Takat tu je kita boleh pergi. Dan tu. Kadang-kadang berpisah ke apa semua tu biasa tu. Kan? Jadi tidak akan berlaku kiamat sebelum datangnya 10 perkara. Tapi kitab ni kata 6 perkara. Berlaku benda ni barulah kiamatnya berlaku. Kita kena ingat ada hadis Nabi kata, the last 3 peristiwa tu, 3 kejadian yang terakhir itu, orang-orang beriman ni tak ada. Orang Islam ni Allah matikan dulu dah. Punya sayangnya Allah tu tuan-tuan, Allah akan mati orang Islam ni semua. Hanya tinggal ketika itu orang yang manusia yang tak percaya bahawanya ada hari kiamat tu. Tu aja. Kan? Munafik semua tu. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, orang Islam yang level macam mana Islam dia tu? Dikategorikan Islam yang macam mana? Tu. Yalah kalau kita pun tanya, ya Rasulullah, kalau kita ada. Maka kata Rasulullah, wa imannya sebesar zarah. Itu Allah consider Islam tu. Maka Allah akan mati dia. Sebab apa? Sebab at least dia percaya lah bahawasanya rukun iman tu yang 6 tu, hari kiamat ni pasti berlaku. Mana dia percaya? Allah sayang. Itu sebabnya rugilah ya Allah siapa yang mati dalam kafir, mati yang tidak dalam beriman tu. Allahu Akbar. Itu sebabnya manusia ni Allah, kenapa ada 5 bilion yang bukan tak mau Islam, 5 bilion tu. Bila mereka masuk Islam tu, dia orang bukan convert, dia orang revert. Sebab kita daripada asal dulu adalah mukmin semua. Semua mengaku Tuhan tu. Allah itu Tuhan dia. Tapi bila ditransform menjadi manusia, 5 bilion yang ada sekarang ni menolak Islam, tak mau Islam. Allah zalim kan tuan? Allah tak zalim. Aku bagi hang takdir hang berada dalam bukan Islam, 5 bilion. Tapi aku bagi hang akal, aku bagi hang ilham. Somehow or other hang nak mati nanti hang kena cari balik jalan yang benar. Hang kena cari balik Allah tu siapa. Sebab dulu hang pernah tengok Allah, hang pernah mengaku aku ni Tuhan hang. Bila hang nak mati hang kena cari aku balik. Kalau tak cari, naas. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ni daripada azali Allah pilih kita Islam. Buruk macam mana pun, jahat macam mana pun orang Islam ni, mati dia masuk syurga juga. Tu kan. Tapi orang kafir baik macam mana pun, kan,
Itu sebabnya manusia, dia kecenderungan fitrah dia tu hendak kepada agama, kan? Sebab agama ni adalah satu-satunya, kan? Why people need religious? Kerana agama ni lah yang akan membentuk manusia ni. Semua agama melarang minum arak semua lah, kan? Semua agama melarang buat maksiat, kan? Ada tak agama yang baik? Ada. Buddha tu tak baik lah, kan? Duduk dalam ihram sampai tua, mati pun dalam ihram, tapi tak mengaku, tak mengucap 2 kalimah syahadah. Buddha tu tuan-tuan, kalau sampai satu level dia punya chip tu, dia tak makan dah benda-benda berdarah, tak makan dah. Dia pegang tasbih aja. Dia akan kata apa? Ni buat orang, fitnah orang ni tak bagus, bunuh orang tak bagus, semua tak bagus. Memang betul Islam pun mengajar macam tu. Tapi dia tak milih lah Islam tu, tak pilih. Sebab Allah kata inna dina indal Islam, aku agama yang aku redha Islam aja. Selagi mana engkau tak pilih Islam, selagi mana engkau tak bersyahadah tu. Bersyahadah pula engkau kena mengaku aku Tuhan kamu dan Muhammad itu adalah my messenger. Kau sekadar mengaku Allah saja tak kenal juga, kan? Tu sebab orang Islam yang duk ada ni, buruk-buruk dia pun mati masuk syurga juga. Tu janji Allah, kan? Tu specialnya Islam tu, kan? Tuan, sampailah di akhirnya orang Islam ni dah nak mati, nanti dekat-dekat nak mati pun diuji lagi. Ni yang perkara yang nak berlaku ni 6 ni kata Nabi ni, ujian lah tu, ujian. Boleh tahan tak boleh tahan. Seperti mana Dajjal turun besok, kan? Bukanlah besok, nanti-nanti lah. Matahari terbit daripada barat, kita tahu, kan? Datangnya 6 perkara. Terbitnya matahari daripada barat. Kalau kajian NASA bukan Nasaruddin, kan? North America apa ke semua tu, dia kaji. Dia kata dunia ni, bumi ni, dia lag sikit, kan? Dia cepat sikit daripada garisan khatulistiwa tu, dia cepat. So lama-lama yang timur ni besok akan pergi ke barat, kan? Tu pusingan dia tu. Jadi tu disebabnya sebenarnya matahari tu dia kata bukanlah terbit daripada barat, sebab pusingan tu. Itu kajian dia orang, kan? Tapi yang Nabi cerita, satu hari nanti 3 hari manusia akan berada dalam kegelapan, kan? Disebabkan manusia ni terlalu leka dengan keseronokan dunia ni, kan? Gelap yang hari pertama tu dia kata apa? Fenomena alam. Ni istilah yang biasa orang duk pakai. Sikit-sikit fenomena. Maka kalutlah nak tunggu. Betul ke benda ni? Tunggu pula hari kedua, tak beramal ibadat lagi tu. Sibuk dengan kamera nak tunggu ni matahari terbit daripada barat. Lupa bahasanya inilah salah satu peristiwa akhir zaman dah. Matahari pun naik daripada barat, ambil gambar gedebuk, barulah Allah kali hati tu, ni habis. Peristiwa itulah yang menutup segala pintu taubat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, nak kata apa? Sebab orang beriman ketika itu walaupun harinya gelap. Contoh hari ni lah, contoh, kan? Sekali lagi pukul 7 pun gelap, pukul 8 pun gelap, pukul 9 pun gelap, pukul 10 pun gelap. Kita duduk tengok jam. Di ketika itu macam mana kita nak semayang? Matahari tak ada lah. Tengok jam lah. Pukul 1.12 ke masuk, 13 masuk Zuhur, solat Zuhur. Pukul 4 lagi, 4.36 solat. Tu ikut tu. Orang beriman 2 hari dia akan buat macam tu. Sampailah hari ketiga, takut dia, keluarlah matahari ni daripada barat. Yang leka tetap akan leka, yang leka tetap akan seronok. Fenomena alam, gedebuk, habis cerita. Satu, tewas daripada, kan? Nanti Dajjal keluar pula lagi, dengan dabah pula, dengan ad-dukhan lagi. Ad-dukhan ni bila keluar, kehitaman tu dia keluar, dia akan menyakitkan kulit ni, kan? Datangnya Dajjal ni pun dah ada dah, kan? Tamim Ad-Dari dah cerita dah, kan?
Sebelum Tamim Ad-Dari tu cerita, Nabi cerita dah. Kan? Nabi Muhammad SAW diberitakan tentang tu. Nabi-nabi dulu pun dah tahu dah. Tapi tak sempat nak cerita lebih-lebih secara detail kepada umat dia. Sebab umat dia sibuk dengan kepalsuan mereka. Kemudiannya muncul asap. Munculnya binatang melata yang namanya dabbah. Binatang tu tak special pula. Boleh faham pula cakap manusia ni. Kita nak cerita apa? Nasib baiklah ada Walt Disney tu buat filem binatang boleh cakap. Kalau tidak jenuh kita nak fikir macam mana lah. Sebab Allah punya ciptaan ni tuan-tuan, akal kita ni tak sampai. Rupanya akal yang Allah buat ni ada limitation dia boleh pergi. Tak boleh pergi beyond that. Contoh nak fikir Allah, fikir Allah. Nak bayang Allah tu macam mana? Sebab Allah ni bukan satu bayangan tak? Kan? Contoh ketika mana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dulu mendapat wahyu. Macam mana cara tu? Kan? Nabi ada cerita lah. Sahabat tanya, macam mana wahyu ni datang? Kata Nabi kadang-kadang bunyi macam loceng. Nabi tengah duduk atas unta tu, reban unta tu. Berat tu. Tanggungjawab. Tu. Nabi Musa berdialog dengan Allah SWT. Macam mana? Nabi Musa pun tak cerita. Yang kata suara tu suara macam mana? Kalau suara ni, kalau kita ibarat suara ni, dah macam makhluk pula. Sedangkan Allah kata laisa kamitslihi syai'un. Aku bukanlah seperti makhluk. Sekadar kalimah suara tu nak menyatakan bahawa Allah tu suara macam tu. Sebenarnya kita tak boleh bayang kata, oh Allah pun bersuara ke? Kan? Tu. Macam mana? Macam mana nak kenal Allah tu? Kan? Tapi alhamdulillah lah. Tuan-tuan, kenal Allah ni dengan hati. Hati kita yang rasa. Contoh macam kita siapa-siapa mimpi Nabi Muhammad SAW. Kan? Dalam mimpi tu nampak muka. Habis keluar pada mimpi tu, sedap-sedap. Ya ke tak ya ke aku mimpi tu? Hati akan kata, tu Muhammad ni. Tu yang kata iman tu. Iman ni tuan-tuan benda tak nampak. Kita boleh kata, iman aku ni besar gunung. Besar gunung mana? Kan? Nak tahu besar gunung tak besar gunung, ujian yang Allah bagi tu dapat tak dapat tahan. Tuan-tuan, setengah orang contoh puasa lah, puasa setengah orang tewas dengan kotel goreng ya. Puasa dah sampai pukul 12 dah, tengok kotel goreng dengan telur mata atas tu, bungkui. Tu iman kan. Tu cerita dia kan. Itu tentang makan kan. Bukan kata nak setengah orang tengok wanita yang tidak sopan lalu lah. Ni hati ni nak ingat tengok je. Sebab ingat dosa tu tak idi tengok. Tu iman. Setengah tu meleret juga tengok kau ikut mata kan. Tak tengok rugi pula rezeki. Dah kan. Tu iman. Kita nak menyatakan iman kita ni aku okey lah, tak okey. Jangan ada di antara kalangan kita kata apa, masih okey lah nak. Dah belum kan. Tak ada siapa pun okey. Nabi Muhammad SAW yang kita sedia maklum okey dah, tapi Nabi tak pernah kata dia okey. Tu kan. Dia kata, wah sahabat aku ni pun solat juga. Tu nak cerita apa? Nak beritahu ke sahabat. Bukan sahabat sebenarnya nak beritahu kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nyawa dah nak tarik habis lah, pun semayang lagi. Kita sakit sikit tak semayang dah kan? Tak semayang dah. Sebab di antara rukun Islam yang satu tu saja yang kita kena buat, kita kena praktis secara physically, kita kena buat imam sampai kita nak mati. Yang lain-lain tu boleh tangguh lagi. Contoh haji, tak mampu tak payah pergi kan. Zakat dah tak cukup duit, hidup dan tak payah bayar kan. Puasa boleh bayar fidyah. Solat ni tak ada kan. Tu habis.
Kemudiannya munculnya binatang melata daripada dalam bumi yang namanya dabah. Kan. Kematian setiap kamu sekalian dan perkara umum, yakni hari kiamat. Mati itu juga kiamat nama dia, kiamat kecil. Kan? Sebab apa? Selagi mana manusia ni tak mati, tak berlakulah kiamat tu. Kan? Sebab tiupan sangkakala itu mematikan semua, memusnahkan semua alam ini. Nak cerita tu, bahasanya Allah nak cerita apa? Yang di alam ini semuanya tidak kekal, yang kekal aku saja. Itu sebab ketika mana matinya semua makhluk ni, kan, makhluk yang bernyawa ni, yang tinggalnya ada tinggal 8 saja malaikat. 8 saja. Tu makna chip lah. Manusia satu pun tak ada. Kan? 4 yang menanggung aras, 4 yang namanya Israfil, Mikail, Jibril, Israel. Tu. Kemudian mati pula 3. Tinggal Israel dengan Allah saja. Barulah Allah tanya, wahai Israel, siapa yang patut kekal? Israel pun kata, engkau lah ya Allah. Allah kata, sekarang cabutlah nyawa engkau. Matilah Israel. Tu kan. Itu cerita dia. Qatadah berkata, apabila Rasul, kita tangguh dulu kan, sebab apa? Ada permintaan tahlil.